forget to subscribe my channel Hang Dok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu-isu panas. Antaranya, anak Abdul Zainuddin didakwa kemuka dokumen palsu memiliki minyak masak lebih had. Dan akan ada lagi ahli politik ikut jejak Anwar serta Ipas Syamsuri. Maksudnya, akan ada lagi orang yang nak masuk PN kononnya. Akhir mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dan di akhir kita akan komen macam biasa. Waktu berlakunya PKP, selepas PKP orang nak mula berniaga, peniaga-peniaga kecil yang buat goreng pisang, yang buat nasi lemak, yang selalu disebutlah oleh Tan Sri Muhyiddin dalam TV, Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Syarif, mereka boleh berniaga. Nak berniaga macam mana kalau bekalan minyak masak tak ada? Tiba-tiba minggu lepas terdedah keadaan bagaimana anak seorang mantan menteri yang melakukan pengkhianatan. Ini pengkhianatan rakyat. Kena minyak subsidi. Bagaimanapun kita tak boleh nak tuduh lagi. Sebab perkara ini masih lagi disiasat dan dibicarakan di mahkamah. Tetapi bunga-bunga sudah nampak. Sebab itu mereka sekarang ini berusaha kalau boleh, kalau mereka jadi kerajaan boleh ditutup. Apakah mungkin kerana sebelum ini mereka berada menjadi menteri, maka isu ini tutup. Rakyat menderita, terjerit sana, terjerit sini, tak ada minyak. Ini saya tak nak tuduh lah sama mereka penyamun ke apa, saya tak nak tuduh. Tetapi realitinya, di saat rakyat menjerit, marahkan pimpinan kerana tidak adanya minyak masak di pasaran, minyak bersubsidi. Kerana harga minyak melonjak tinggi. Kesan daripada itu harga minyak yang biasa pun naik daripada RM15, RM18 sampai RM30. Inilah kesan yang dialami oleh rakyat atas perbuatan pimpinan. Dan mereka memberi kelulusan. Jadi sekarang ini kerana merasakan sukar. Saudara Jaka Linglung, bapa pantau anak sakau. Bagi saya lah saudara, saya tak mau tuduh. Saya cuma nak mengajak agar warga, orang politik kita di peringkat akar umbi, rakyat peringkat bawah, sudahlah kita ada pula lagi konon katanya, jangan terkejut, ada bekas pemimpin UMNO yang akan menyertai Perikatan Nasional. Saya katakan kalau dia bekas pemimpin UMNO, mana dia dah keluar dari parti dah. Perlu apa nak cakap? Perlu apa nak mengatakan bahawa ini satu gagaran? Tak ada gagaran pun, kita dah jangka lah. Sebab kalau dia masih nak berpolitik, dia pilihlah mana-mana parti yang ada sekarang. Untuk memimpin UMNO, tidak ada lagi, tak ada tempat pada mereka. Ini yang saya nak katakan, saudara. Dan bila saudara rasa marah, anda nak marah pada pimpinan UMNO kerana apa? Apakah kerana anda menyokong seseorang dan orang itu tidak dapat menggapai jawatan sebagai presiden, maka dia marah siapa saja yang menyokong. Saya juga bukan menyokong, saya ingin menjelaskan bahawa ahli-ahli UMNO 95% daripada perwakilan yang menghadiri Perhimpunan Agung UMNO yang lalu memutuskan tak mahu ada pertandingan. Jadi apa masalahnya? Bukan saya membodik, saya cerita yang benar. Kalau betul adalah tidak sokongan, konon tak orang ni nak diganti presiden yang baru, masa Perhimpunan Agung UMNO lah perwakilan yang mewakili bahagian-bahagian, yang mewakili akar umbi. Ini kena jelas, saudara. Dalam keadaan sekarang ini, tarik pula naratif baru. Kononnya 15 ini menarik sokongan. Di mana yang 15 orang ni? Namakan. Sedangkan waktu nak tubuh kerajaan dulu, saudara, waktu nak tubuh kerajaan perpaduan ini dulu, sebelum nak tubuh kerajaan perpaduan pun, apabila pilihan raya umum memutuskan 82 kursi dimenangi oleh Parti Pakatan Harapan dan 73 dimenangi oleh Perikatan Nasional. Waktu itu terdapat 10 orang yang telah pun menandatangani akuan bersumpah kononnya menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Jadi berdasarkan pada 10 orang itulah bahawa Perikatan Nasional mengatakan mereka cukup bilangan. Di mana letaknya cukup bilangan? Kalau 173 campur 73 campur 10 baru ada 83. Digapai pula kononnya bahawa daripada Sarawak menyokong mereka. Cukup bilangan. Buktikan tak ada saudara. Sebab itu, dulu yang memulia tuanku, saya nak jelaskan lagi saudara. Dulu yang memulia tuanku yang Tuan Agong, panggil dua-dua.
Panggil dua-dua, satu daripada Perikatan Nasional, satu daripada Pakatan Harapan, iaitu Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat kenyataan, tubuhkanlah kerajaan. UMNO tak ada masa itu. Tak ambil pot saya. Tapi Tan Sri Muhyiddin tak nak. Bagi dia kata dia ada cukup sokongan, dia nak jadi Perdana Menteri. Nothing less, I'm the Prime Minister. Gamaknya lah. Sebab itu dia keluar daripada istana tu, balik ke rumah. Tidak ada lagi perbincangan nak menubuhkan kerajaan dan sebagainya. Dia mengatakan bahawa dia tak bersetuju Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kenyataannya sebegitu. Dan ini membuatkan Duli Yang Mulia Pertuan Agong akhirnya memanggil Presiden UMNO yang waktu itu cuma dapat 30 kursi Presiden Barisan Nasional. Dengan 30 kursi ini, kalau dicampurkan dengan Parti Pakatan Harapan, cukup bilangan untuk menubuhkan kerajaan. Kemudian hadir daripada parti-parti politik, ahli parlimen daripada Sarawak. Itu yang jadi 148. Jadi sekarang ni, di mana silapnya? Silapnya datang pada Parti Perikatan Nasional. Mereka tak nak tubuh kerajaan bersama. Mereka tahu aku nak jadi Perdana Menteri. Itu saja. Dan sekarang ini, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, beliau menjelaskan kepada para penguasa undang-undang, laksanakan impiannya untuk memerangi segala korupsi. Dan terdedahlah satu demi satu. Sekarang ini barulah mereka rasa kesal. Dulu kalau ada dalam kerajaan boleh jugalah ditutup sikit. Sama-sama dalam kerajaan takkan ambil tindakan. Pada ingatannya, mereka yang berada dalam Parti Perikatan Nasional, kalangan setengah-setengah mereka, saya yakin tentulah merasakan kalau dulu sekali dengan Anwar Ibrahim, UMNO jadi pembangkang, kita tubuh kerajaan, mana kita boleh terus siasat UMNO je lah. Jadi kita tak kenalah. Itu mungkin ada dalam ingatan mereka. Dengan kekesalan. Sebab itu sekarang ini, targetnya dibalun UMNO. Mereka tidak pun mempertikaikan tentang Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan punya 82 kursi. Dia orang tak boleh nak pertikaikan. Sebab Pakatan Harapan punya lebih ramai, lebih majoriti daripada mereka. Cuma yang mereka salahkan, UMNO kerana bersetuju menubuhkan kerajaan. Sebab itu sekarang ini, dicari usaha, dilakukan segala bentuk, segala macam-macam tuduhan dan sebagainya terhadap Datuk Zahid. Kerana mereka yakin, selagi UMNO dipimpin oleh Zahid Hamidi, selagi itulah kerajaan perpaduan ini tidak dapat digugah. Itu perkiraan mereka, saudara. Ini masalah sebenarnya, dia orang sendiri kononnya hebat berpolitik. Sekarang ni, John Ringo, sebenarnya mereka memang menyesal. Kerana tidak menerima offer yang telah pun ditetapkan oleh Dewan Pertuan Agong. Ini kena jelas, saudara. Dan bila tak dapat sekarang ni, terungkai satu demi satu. SPRM pun sudah belum membuka kertas. Habis terdedah. Dan akan lagi ada pendedahan. Setelah John Tay, dia kata pembangkang sengaja buat huraya supaya kerajaan boleh dijatuhkan. Itu matlamat mereka. Itu matlamat. Tapi saya tidak yakin kerajaan boleh dijatuhkan begitu. Tidak mungkin. Sebab untuk menjatuhkan kerajaan, satu kesalahan, satu treason. Apa yang mereka boleh lakukan, wujudkan suasana huru-hara politik. Dan dijedahlah macam-macam cerita. Kononnya begitu, kononnya begini. Mereka sahaja yang bersih dan sebagainya. Jadi sekarang ni saudara, saya bagi tahu terus terang lah. Tunggulah. Tak lama. Akan terdedah lagi. Banyak lagi. Saya melihat satu demi satu pembongkaran akan berlaku, maka kebejatan politik ini dapat ditangani. Dengan inilah saja meyakinkan pelabur. Kita sekarang ni suka tak suka saudara. Bila Anwar Ibrahim pergi ke negara China, pergi ke negara Arab, pergi ke Indonesia, pergi ke luar negeri, lain tak ada mencari peluang-peluang pelaburan dan untuk ketentraman. Ketentraman politik supaya mereka menyantuni kita dan melihat kita sebagai sebuah negara sahabat yang boleh diajak untuk berniaga. Itu saja. Sebenarnya saudara Bismarck betul. Inilah masalahnya. Mereka suka spin cerita ataupun mengada-adakan. Sesuatu yang tak ada, dia ada-adakan. Saya tak katakanlah fitnah, saudara. Tapi lebih kurang begitulah. Spin. Ada cerita ni, jatuh. Anwar Ibrahim tu begini. Zahid Hamidi begini. Sekarang ni, Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi sudah bergaduh besar. Saya nak bagi tahu, saudara. Masalah contoh saya bagi tahu. Apabila UMNO memutuskan
untuk menghantar rayuan. Bukan tekanan, saudara. Menghantar rayuan kepada Duli Yang Maulid Pertuan Agong sebagai Presiden Parti, sebagai pengerusi Barisan Nasional. Datuk Seri Zahid Hamidi dalam mesyuarat Majlis Tinggi memutuskan agar diadakan kunjungan kasih sayang antara pemimpin UMNO untuk menghadap Duli Yang Maulid Pertuan Agong memohon ihsan. Apa kiranya tuanku dapat memikirkan supaya Datuk Seri Najib ini dibebaskan berdasarkan faktanya, bukan kerana nak menyanggah segala-gala tuduhan, tidak. Tapi kerana melihat perbicaraan berhubung SRC ini ada ketempangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pengerusi panel 5 hakim dalam membuat keputusan, walaupun 4 dia bersetuju, Datuk Najib salah, 1 dia tak setuju, tetapi penjelasan itu berdasarkan daripada penjelasan daripada pengerusi. Saudara Datuk Zakaria ini sebagai ketua dia sebagai ketua hakim Mahkamah Sabah Sarawak tak saya. Dia menyatakan bahawa Datuk Najib tidak diberi keadilan perbicaraan. Kena faham. Jadi berdasarkan kepada itu, UMNO mohon agung supaya campur tangan. Dah mengatakan kalau sekarang ni buat benda begitu, Anwar Ibrahim tersepit. Kalaulah Anwar Ibrahim tak sokong, UMNO akan tarik sokongan pada Datuk Anwar Ibrahim. Di mana datangnya? Mana masanya Anwar Ibrahim berbincang dengan UMNO? Berhubung dengan kes Datuk Seri Najib. Tak ada. Diada-adakan. Secara Abang Yunah, dia kata mungkin bimpas saat disiasat, juga terlibat dengan Jana Iwab. Ada tu. Saya tak boleh dua apa semua. InsyaAllah, kita akan terdedah lagi saya. Madin Made in Malaysia 355 jadi bahan drama. Buat modal untuk laksanakan agenda perkauman. Itu bagi saya, saudara, macam-macam mereka mengwujudkan suasananya. Dan sekarang ni saya dengar, bukan saya tak dengar, boleh tiap-tiap malam saya menghayati ramai teman-teman saya yang membuat live mengatakan bahawa kedudukan sekarang ni, kalaulah Datuk Anwar Ibrahim kalaulah Najib dilepaskan oleh Agong, diampunkan oleh Agong, yang akan tersepit Anwar Ibrahim. Kalaulah tidak mendapat keampunan daripada Agong, Anwar Ibrahim akan ditekan. Tak ada semua tu, saudara. Tidak ada kena-mengena. Benar Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebagai Perdana Menteri, beliau kerana salah seorang ahli lembaga jawatankuasa pengampunan itu Menteri Wilayah, dan kedudukan Kementerian Wilayah itu duduk bawah Perdana Menteri, maka secara otomatis Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah sebagai anggotanya. Tetapi bukan itu perbincangan. Yang dituntut, bukan tuntut saya, yang dirayu oleh ahli UMNO adalah jasa budi bicara tuanku untuk memberi keampunan pada Datuk Seri Najib berdasarkan kepada beliau tidak diberikan keadilan dalam perbicaraan. Ini kena jelas, saudara. Perbicaraan yang dijalankan mengikut laporannya, pelibatan Hakim Nazlan, penglibatan itu, orang lain ini sebagai, serta tidak dibawa semua mereka yang terlibat itu ke muka pengadilan, seperti tidak dibawa Zeti Aziz dan suami dia, John Low pun tak dibawa, saudara. Nek Faizal juga tidak dibawa. Jadi ada sesuatu benda yang UMNO merasakan yang inilah pincangnya. Jadi mohon daripada tuanku, tak ada kena-mengena Datuk Anwar Ibrahim pun. Kenapa pula nak dituduh begitu? Semata-mata nak antuk-antuk. UMNO last minute skor gol 3-1 dalam masa kecederaan setelah ketinggalan 0-1 jaringan di mana ni Jorengo. Dan saya nak berjelaskan bahawa bila timbul tentang 12 katanya 15 orang. Saya kata yang mana 15 orang ni, 12 orang ni mana? Tidak ada logika. Jadi saudara sekarang ni, macam apa yang berlaku waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara, apabila parti Pakatan Harapan di bawah pimpinan Dr. Mahathir waktu itu yang meminta merayu ke bawah Duli Yang Maulid Pertuan Agong ketika itu untuk dibebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terus bebas begitu saja. Tak ada pun majlis pengampunan. Itu menjadi pertikaian pula daripada segmen para pengamal undang-undang. Jadi begitu keadaan Dr. Najib sekarang ni. Jadi sekarang ni saya melihat bahawa buat itu tak boleh, buat segala-galanya semua tak betul. Itu yang saya katakan semalam, saudara. Sampai bilakah orang Melayu ni nak berbalah? Sampai bila? Kita mesti berbalah, bergaduh, menuduh itu, menuduh ini. Benda yang tak ada, diada-adakan. Sampai bila? Warga kita sekarang ini nak fikir apa nak isi perut.
Tapi kita masih lagi berpolitik, tak habis-habis. Tak berhenti dengan isu politik. Satu demi satu. Saya pun tidak faham. Apa matlamat mereka sebenarnya? Dan mereka ni lain tak ada matlamatnya nak menggapai kuasa di anjung kuasa Seri Perdana. Matlamatnya kalau dapat jadi kuasa, maka segala kebejatan, segala kesalahan yang mereka lakukan boleh ditutup di bawah permainan ini. Itu matlamatnya. Kerana sekarang ini suka tak suka, contoh saya beritahu saudara, apabila pendedahan berlaku dalam jana wibawa itu, ini bukan satu kesalahan yang boleh diampunkan saudara. Bukan kaleng-kaleng punya kesilapan. Ini bagi saya penderhakaan. Ini satu pengkhianatan terhadap bangsanya. Kerana maruah bangsa dijaja, digadaikan. Kita tubuhkan jana wibawa ini nak menolong orang Melayu. Kontraktor Melayu yang akan gulung tikar. Sebab itu kita bagi jana wibawa ini, kita wujudkan jana wibawa. Jumlah digunakan daripada kantong negara. Bukan sikit saja, berbilion. Kalau mengikut laporannya, 2 hari lepas, Datuk Seri Zahid mengatakan 7.2 bilion. Adanya kontraktor-kontraktor yang nak beri kesempatan untuk meniaga dan sebagainya. Tetapi akhirnya siapa yang dapat? Apakah 100% untuk Melayu Bumiputera? Tak ada. Nama-nama yang bukan-bukan timbul. Itu yang saya katakan, bila terdedah begini, dia orang dah tersandar ni saudara. Ini keadaannya. Saya haraplah kita faham. Begitu juga. Berapa lama saudara apa ni? Okey tuan-tuan. Berkaitan isu minyak masak ni dah banyak kali lah. Datuk Kamal Amir ni respon. So benarlah kata dia. Kita lihat sekarang. PN ni duduk macam nak jatuhkan kerajaan Perpaduan. Kenapa mungkin ramai lagi antara mereka akan didakwa. Tapi bab minyak masak ni memang sedih lah kita cakap kan. Yelah ini rakyat marhen punya minyak subsidi minyak. Susah kita kau beli kedai sekarang ni biasa dia bagi 2 je minyak subsidi ni RM2.5 ni. Dan berkenaan isu mereka nak masuk PN ni biarlah dah ada orang ni kena buang dengan PN nak masuk lah. PN tak payahlah duk kecoh-kecoh kan. So apa pun kita berharap kerajaan badan tu kukuh dan Anwar Ibrahim ni kena berhati-hati lah dengan PN ni yang duduk datang jumpa buat baik ni bukanlah baik. Bila buat baik nanti dia orang hantam balik kerajaan badan ni. Kita tengoklah 2-3 hari ni sekejap MB datang jumpa Anwar Ibrahim ni. Anwar ni baik kan. Kita harap jangan baik sangat lah kan. Nanti dia pukul balik. Malam yang isu kecoh apa gambar Anwar dengan artis tu pun macam-macam dia fitnah. Dekat TikTok baru kita tengok. Okay. Terus support kerajaan Perpaduan. Assalamualaikum.